Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Latif, 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 Ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya Allah, 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 Ya Allah. Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, Ya Allah. Warja'na ya Allah, warja'na ya Allah, warja'na ya Allah, Ya Allah. Wanadimna ya Allah, wanadimna ya Allah, wanadimna ya Allah, Ya Allah. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Sahabat pendengar, Nabi kita bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus? Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah. Selamat petang buat anda dan moga petang ini kita bertambah senyum, bertambah tenang dan hati kita akan bertambah lagi menjadi hati yang menang. Menang Amin. Macam mana? Membawakan hidup kita ini penuh dengan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para pendengar
insya-Allah untuk petang ini masih kita sambung rancangan kita, ilmu kita yang bermanfaat insya-Allah kepada para pendengar. Petang ini hari Rabu insya-Allah kita akan bersama rancangan Fas'aluna. Ya, tanyalah kami. Kita akan highlight lagi perbincangan bicara kita dengan tetamu yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Doktor, insya-Allah petang ini akan bincangkan tentang tajuk apa erti kalimah Allah kepada seorang Muslim. Ya, kita sama-sama juga boleh tonton di Facebook Live IKIM FM, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan ke platform WhatsApp konti kita sewaktu siaran nanti. Taliannya 0129004004. Juga di Facebook Live boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami Destinasi IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Lamaku mencari artinya kasihmu. Suara bergementar memuji namamu. Dalam rasa syahdu, lafaz dan tafakur, kesyukuran, aku kerinduan. Jauh ku mencari artinya rahmatmu. Titis air mata menatapi kurniaanmu. Dalam gema takbir, lirik dan kalimat keinsafan, ku abdikan cinta untukmu. Limpahilah segala restu
Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intisipasi agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Intisipasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur Alhamdulillah, kita nak bawakan kepada anda di setiap hari Rabu untuk rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami, dan untuk itu tetamu kita dah pun bersiap sedia untuk sama-sama berkongsi bicara kita pada petang ini. Tak lain tak bukan, ini dia, kita bersama dengan yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih. Syafiq sihat, Ya, baik, alhamdulillah. Orang baru ni. Baru habis cuti. Tak habis pantang lagi lah. Orang lain pula yang pantang ni. Masya-Allah. Terima kasih Doktor. Ruangkan masa bersama kita, dan Mona, seperti biasa untuk pertemuan kita petang ini, kita bawakan siaran langsung juga di Facebook Live IKIM FM. Alhamdulillah. Para pendengar, untuk soalan anda, pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Untuk waktu ini, tajuk petang ini yang Doktor pilih untuk kita bincangkan tentang apa makna kalimah Allah kepada seorang Muslim. Ya, mari kita buka bicara kita Doktor, dan sedikit pengenalan mukadimah dengan tajuk ini. Terima kasih Maulana Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi kesyukuran kerana kita masih diberikan kesihatan, kurniaan nikmat yang banyak oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ada yang dapat nikmat tubuh badan, ada yang dapat nikmat anak, ada yang dapat nikmat macam-macam. Masya Allah. Alhamdulillah, bertuahnya. Jadi Alhamdulillah, kita juga bersyukur kerana kita masih dapat meneruskan rancangan Fas'aluna kita ini. Dan hari ini kita nak berbicara tentang tajuk apa makna kalimah Allah kepada seorang Muslim. Kita menyedari tentang ada isu yang sedang berjalan, tapi bukan tujuan kita untuk pergi kepada isu tersebut, tetapi lebih kepada nak menerangkan tentang makna kalimah Allah itu pada diri kita seorang Muslim ini. Kerana dah pasti kita tidak boleh menafikan, Maulana Syafiq, bahawasanya ini merupakan kalimah yang amat penting bagi kita umat Islam. Ya, betul. Dan kerana apa? Kerana ini merupakan nama yang kita sebut setiap hari. Setiap hari kita sebut. Dan dalam Al-Quran ini merupakan kalimah yang paling banyak disebut oleh Al-Quran, sebanyak 2820 kali disebut oleh Al-Quran. Dan dah pasti kalau kita melihat yang mana yang disebut paling banyak itu merupakan yang paling penting, maka dah pasti kalimah Allah itu merupakan nama ataupun kalimah yang paling penting dalam struktur Al-Quran secara keseluruhan. Dan kita juga menyebut nama Allah ini setiap hari dalam pelbagai keadaan. Syafiq dan Mona. Kalau kita bersyukur pun kita sebut nama Allah, Alhamdulillah. Kalau kita sedih pun, berlaku apa-apa, kita juga masih menyebut Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un misalnya. Masih lagi Allah. Kalau kita nak melakukan apa-apa tugasan kita hari-hari, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, masih lagi dengan nama Allah. Maknanya apa-apa keadaan sekalipun kita masih
menyebut nama agung ini, nama yang teragung dan nama yang paling mulia, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mahu tidak mahu kita harus benar-benar tahu kepentingan kalimah ini kepada diri kita, dan mengapa ia penting bagi kita. Ada setengah orang kata, alah nama aja kan, apa ada pada nama. Jangan kalau saya panggil woi je dekat Syafiq kan, atau mana woi kan, marah kita kan, sensitif, terasa kita kan. Sebab itu setiap benda itu ada namanya, setiap orang itu ada namanya, dan kita juga diminta oleh Nabi supaya meletakkan nama-nama yang baik kepada anak-anak kita misalnya, kerana nama itu cerminan kepada diri dan akhlak kita. Walaupun ada orang yang nama baik tapi akhlaknya buruk pun ada juga. Tetapi semangat kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita itu ialah supaya ia merupakan satu doa yang kita harap dengan nama yang baik itu ia akan menjadikan juga anak kita itu berakhlak dengan akhlak yang baik. Paling kurang kan. Jadi oleh kerana itu saya kira penting Syafiq, sekali lagi untuk kita bercakap, dan kalimah ini juga kata Al-Quran dia penting, kalimah yang baik ini penting, dan Al-Quran menyamakan kalimah yang baik itu dengan pohon yang baik, dengan pohon yang baik. Misalnya dalam Al-Quran ada disebut alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Dan tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu permisalan atau perbandingan bahawasanya kalimah yang baik itu adalah seumpama sebatang pohon yang baik, yang pangkal atau akar tunjangnya tetap teguh dan cabang dan pucuknya menjulang ke langit. Itulah permisalan kalimah ataupun nama ataupun perkataan yang baik, ya. Macam pokok kat sekeliling IKIM ni pun kita tengok yang besar-besar itu dia bukan sekadar hebat nampak gah, tetapi dia memberi manfaat kepada benda-benda di sekelilingnya. Dia meneduhkan, menyejukkan, memberi oksigen dan lain-lain lagi. Tetapi ayat itu juga seterusnya mengatakan kalimah yang buruk itu sama seperti pohon yang buruk, yang akarnya tak kuat, yang mudah tercabut dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah kita tidak boleh memandang remeh, memandang rendah, memandang tidak penting terhadap persoalan nama ataupun kalimah. Lebih-lebih lagi dia bila dia merujuk kepada Zat yang Maha Agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah nanti kita cuba lihat Maulana Syafiq, apakah dia perkara-perkara penting cerminan kepada kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini khususnya kepada diri kita seorang Muslim, dan apakah tindakan dan amalan dan adab kita terhadap nama yang agung ini. Masya Allah, itu dia betapa pentingnya dalam sudut satu panggilan kan, nama yang dikatakan pula panggilan agung. Kan bila kita pernah juga terbaca di media sosial, ada sahabat-sahabat kita ini berkaitan dengan konteks kita sebagai seorang Islam, ada yang kata bila kita memperjuangkan kalimah Allah, nama Allah ini, bagaimana pula kita hari ini dekat masjid kita penuhkan seperti kita perjuangkan nama Allah itu. Itulah yang semangat yang perlu kita hadirkan sebenarnya. Masya Allah. Kadang-kadang sibuk memperjuangkan, tapi bila sampai orang memanggil untuk ke masjid, panggilan Allah tu panggilan Allah tak pula diikuti kan, tak disambut. Betul. Jadi itu semangat yang kita perlu tengok, insya-Allah. Insya-Allah. Dan terima kasih Doktor atas pencerahan. Untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tu setia bersama kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kota Baru 89.8. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, Syafiq Namuna bersama anda untuk membawakan rancangan Fas'aluna, dan juga di konti kita bersama dengan tetamu iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya. Kita berbincang dengan tajuk kita petang ni. Tajuk apa makna kalimah Allah kepada seorang Muslim, dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, Doktor, kita nak sambung sikit Ya. lagi, Doktor, berkaitan tajuk ini. Silakan. Ya, kita sebut tadi Menara Syafiq tentang bahawa bagi kita orang Islam penting sekali untuk kita faham erti kalimah Allah, makna kalimah Allah, bukan sekadar makna literal itu, tetapi apa kepentingannya terhadap diri kita. Kita dah kata tadi bahawa ini merupakan nama yang agung, lafz al-jalalah, nama yang merujuk kepada zat yang agung, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian besar ulama tafsir dan juga ulama bahasa Arab mengatakan bahawa nama ini merupakan nama khas, dia ismul alam, nama khas yang Allah Ta'ala sendiri berikan kepada zat dirinya dalam Al-Quran. Jadi dia bukan datang daripada mana-mana perkataan-perkataan yang lain, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mushtaq. Dia bukan derivative name. Walaupun di situ ada perbahasan lah, ada khilaf juga para ulama, tetapi sebagian besar ulama mengatakan dia merupakan nama khas. Dan nama khas kepada zat Allah SWT ini merupakan nama yang dah diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi yang paling awal, Nabi Adam. Sebab itu dalam Quran disebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajar Nabi Adam itu semua nama-nama. Dan tak mungkin Allah mengajar semua nama tapi Allah tidak mengajar nama dirinya sendiri, kan? Dan sebab itu nama Allah Ta'ala, nama Allah itu merupakan nama yang khas yang Allah Ta'ala rujuk kepada dirinya. Dan nama khas ini oleh kerana itu dia tidak boleh mudah-mudah kita letakkan kepada makna-makna yang lain, Maulana Syafiq, kerana setiap nama itu ada dia punya yang diberi nama, kan? Kalau Muhammad Farid, sedap kan? Kan? Farid itu, by the way, untuk pengetahuan Syafiq, maknanya yang unggul. Kan? Jadi kalau dah nama itu khas diberi kepada saya, tak bolehlah senang-senang hari ini Syafiq kata saya pun nak guna nama Muhammad Farid lah, kan? Ataupun Mona pun nak guna nama Muhammad Farid. Jadi keliru lah nanti. Kita tak bolehlah nama yang dah khas diberi kepada sesuatu atau seseorang kita letakkan pada mana-mana atau sesiapa yang kita nak. Jadi nama khas itu dia nama yang, dan nama khas ini juga Maulana Syafiq dia tidak boleh diterjemahkan. Sebab kalau nama dah dia khas, dia hanya boleh dipindahkan, bukan diterjemahkan. Sebab yang diterjemah ini nama am, kan? Kalau am, katakan kereta. Kereta boleh diterjemahkan kepada, kalau kita dalam bahasa Inggeris, jadi car, kan? Bahasa Penang bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, kan? Kereta jadi a car, kan? Tetapi
kalau nama itu khas Proton Saga misalnya, kalau dia pergi ke mana-mana pun namanya masih Proton Saga juga, sebab dia dah khas nama itu. Jadi yang nama yang khas ini tidak boleh dipindahkan, diterjemah, tetapi kita hanya boleh pindahkan sahaja. Sebut nama yang sama. Jadi Allah itu begitulah. Kerana Allah itu nama khas yang dah ini, maka dia tidak bolehlah diterjemahkan, tetapi digunakan sebagaimana yang asal. Sebagaimana yang asal. Itu. Kemudian Allah ini juga merupakan kalimah yang ada maknanya, Maulana Syafiq, ya. Maksudnya dia nama yang ada yang kita rujuk itu apa? Dia panggil musamma, kan? Al-ismu wal musamma. Siapa dia, apa dia yang kita rujuk kepada Allah ini? Yang itu yang kita rujuk ialah Tuhan. Dan Tuhan yang macam mana? Itu kalau kita baca ayat Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat dan penjelasan mengenai Allah yang kita panggil sebagai Tuhan ini. Misalnya kita ambil dua contoh, Maulana Syafiq. Al-Ikhlas, surah yang selalu kita baca, Qul huwallahu ahad. Allah itu ialah Tuhan yang esa. Itu penting. Maknanya yang kita duduk sebut Allah itu bukan sebarang Tuhan, tetapi Tuhan yang Quran sendiri menjelaskan bahawa ia esa. Dan bukan sekadar esa, dia juga merupakan Tuhan yang menjadi tempat pergantungan segala perkara. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. As-samad itu tempat bergantung segala perkara. Dan Allah itu tidak bergantung langsung kepada segala perkara yang lain. Itu dalam tauhid lah kita belajar. Dan seterusnya kata walam yalid walam yulad, dan sifat esa Allah Taala itu juga dia tidak beranak dan dia bukan anak kepada siapa-siapa. Itu juga penting. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada sesuatu perkara yang menyamai dan sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling kurang satu surah itu, Maulana Syafiq, sudah menjelaskan erti nama agung yang kita duk panggil Allah ini. Sebab itu tauhid itu akhirnya dia menjadi satu ilmu untuk menjelaskan kepada kita apakah ciri-ciri, apakah sifat-sifat kesempurnaan zat yang kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi itu paling kurang penjelasan berkaitan dengan nama Allah bagi seorang Muslim. Jadi sebab itulah kita harus bersentiasa membersihkan kita punya akidah ini dengan bertasbih, dengan bertakbir, dengan bertahmid. Lepas solat paling kurang Syafiq, kita diajar supaya bertasbih, subhanallah. Bukan sekadar suka-suka je nak tasbih 3 kali gerak-gerak macam tu, tetapi itu sebenarnya nak membersihkan balik. Mungkin satu hari ini macam-macam kita bercakap dengan orang, kita berbuat sesuatu yang mungkin terjatuh kepada syirik tanpa sedar. Kita tak akan pergi ke berhala mana-mana tunduk tu. Mungkin sukarlah untuk seorang Muslim melakukan, tetapi dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, kadang-kadang tanpa sedar kita takabur misalnya, kan, membesarkan diri kita sahaja sehingga kita lupa bahawa sebenarnya Allah Ta'ala itu yang maha besar. Semua itu harus kita bersihkan kembali dengan perkataan kita melalui tasbih kita lepas solat, takbir kita dan lain-lain lagi. Itu mungkin beberapa penjelasan lah Syafiq dan Mona berkaitan dengan, ada lagi mungkin macam Al-Kafirun, surah Al-Kafirun. Bila Nabi diminta oleh Allah Ta'ala bercakap kepada orang kafir, musyrikun yang macam nak share Tuhan ni, kan, maknanya mari kita hari ni sembah Tuhan engkau, esok kau sembah pula Tuhan kami. Itu sebab turun surah Al-Kafirun tu. Tuhan kata kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, kami tidak menyembah apa yang kau sembah. Aku tak sembah apa yang kau sembah, dan kau juga tidak sembah apa yang aku sembah. Itu menunjukkan bahawa lain Tuhan yang aku sebut Allah Ta'ala itu lain berbanding dengan Tuhan yang kau semua mungkin sebut dengan nama-nama yang lain dan sifat-sifat yang lain. Jadi banyak lagi lah kalau kita bercakap pasal tauhid ini. Mungkin panjang ceritanya, tapi ringkasnya begitu. Nama yang kita sebut kalimah Allah Ta'ala, Allah itu ada dia punya ciri-cirinya. Macam Syafiq lah, kan, Syafiq yang Kak Ikim tu bukan sebarang Syafiq. Dia baru dapat anak misalnya, kan. Itulah ciri yang mencirikan itu. Tak bolehlah kita kata, oh Syafiq tu berapa? 10 anaknya. Allah. Dah tak kena dah. Kerana sifat itu tidak
tepat dengan individu yang kita panggil sebagai nama. Dia kena-kena Dia kena-kena, dia kena tepat. tepat pada Musammanya, nama dan yang benda yang dinamakan. Masya Allah, hebat contoh doktor. Macam kena je. Orang baru ni kita kena ni lebih sikit. Masya Allah. Baik, Mana, kita juga nak meraihkan sahabat-sahabat kita di talian WhatsApp Konti dan juga di Facebook Live IKIM FM untuk anda hantarkan pertanyaan, persoalan, juga kita cuba sampaikan. Kita bincang-bincang dengan penuh hikmah, insya-Allah. Dan kalau di WhatsApp Konti kita 01129004 ada sahabat kita dari Negeri Sembilan bertanya, doktor, bukankah kita semua ini termasuk orang bukan Islam adalah makhluk dan juga hamba-Nya? Mungkin kejap lagi doktor akan berikan sedikit pengenalan dan juga pengisian di situ, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Kota Baru 89.8. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, ya Aqsa. Ramai di antara kita suka menyampaikan kebaikan dan sememangnya ia merupakan satu kebaikan yang jelas. Tetapi yang mencantikkan pribadi kita adalah apabila kita menyampaikan, kita mengamalkannya. Jika kita menyampaikan kebaikan bersedekah, bersedekahlah juga bagi menyempurnakan amalan kita. Sedekah apakah yang terbaik buat kita? Yang terbaik adalah bantuan yang sebaiknya kita berikan kepada mereka yang berjuang, khususnya warga Palestin dan Syria yang kini berjuang mempertahankan hak mereka. Jangan lupa untuk bersama-sama Aman Palestin dalam membantu saudara kita dengan hanya RM10. Setiap usaha kalian, senyuman buat mereka. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, ya Aqsa. Hari ini saya nak kongsikan kenapa anda perlu perbaharui insurans dan cukai jalan dengan portal otek.my, otek.my. Otek.my memperkasakan insurans patuh syariah. Otek.my telus. Otek.my adalah portal pertama di Malaysia yang paparkan semua harga takaful kenderaan untuk anda pilih serta menawarkan diskaun dan ribat tunai. Ada bengkel panel takaful di seluruh negara dengan bantuan kecemasan 24 jam walaupun rosak di rumah. Mudah. Selesai perbaharui insurans, cukai jalan pun dihantar ke rumah. Otek.my. Mudah dan murah. Klik-klik-klik, rotek sampai rumah. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala, dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Kota Baru 89.8. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan.
Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, tanyalah kami. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarah IKIM. Dan sebelum kita berehat sebentar tadi, Doktor, kita ada juga umumkan soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 011290040004. Sahabat kita bertanya, bukankah kita semua ini termasuk orang bukan Islam merupakan makhluk dan juga hamba-Nya, yakni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih persoalan tersebut. Memang betul bahawa kita semua orang Islam, bukan itu saja, malah seluruh alam ini merupakan makhluk Allah Taala yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi persoalannya Syafiq dan Mona bukan sekadar Allah itu Tuhan. Memang Allah itu hakikatnya Tuhan pada semua. Tetapi sebagai makhluk, sebagai hamba, kita juga harus menyembah Allah itu dengan caranya yang betul. Kerana itu juga perintah Allah Ta'ala juga. Kan? Itu juga perintah Allah SWT. Misalnya Allah Ta'ala menyebut bahawa tujuan Allah menciptakan semua jin dan manusia ini tidak lain hanyalah untuk menyembah Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan menghambakan diri kepada Allah. Dan setiap nabi itu dihantar pun tujuannya untuk supaya mengajak manusia menyembah Allah itu dengan betul. Kan? Jadi betul bahawa semua manusia, orang Islam itu merupakan hamba Allah, tetapi cara kita berinteraksi dengan Tuhan yang kita akui itu juga kena betul. Dan nama yang kita panggilnya pun kena betul jugalah, Maulana Syafiq. Betul. Sebab itu dalam Al-Quran dalam banyak tempat Allah Ta'ala mencela orang-orang yang dia panggil Allah itu memang dengan nama Allah ada Tuhan, tetapi dia meletakkan anak kan kepada Tuhan, mengatakan bahawa Tuhan itu 3 dalam 1 misalnya. Dalam Quran disebut misalnya ayat yang menyebut laqad kafaral ladzi naqalu innallaha salisu salasa. Telah kufurlah orang yang mengatakan bahawa Allah itu merupakan yang ketiga daripada yang 3 Tuhan, kan. Jadi itu merupakan satu akidah yang tidak betul, akidah yang membawa kepada kufuran. Ataupun ayat yang menyebut laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kufur juga orang yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu merupakan Tuhan. Nabi Isa anak Maryam itu merupakan Tuhan. Jadi itu menunjukkan, Maulana Syafiq, betul kita akui bahawa Allah Ta'ala itu menjadi Tuhan bersemua, tetapi yang semua itu juga harus mengiktiraf Allah yang esa itu dengan caranya yang betul. Bagaimana dengan caranya yang betul? Bila kita menyebut nama Allah itu, haruslah kita merujuk kepada Tuhan yang esa, yang sebenar itu. Bila kita beribadah pun, kita kena beribadah dengan cara yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala yang esa itu. Dan bila kita menyifatkan Allah Ta'ala itu juga, kita harus menyifatkan Allah itu dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tidak mencelakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Sebab itu kita kena belajar tauhid. Kita diajar supaya macam mana kita nak mengimani sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang mustahil Allah Ta'ala itu harus kita tolak. Nama-nama yang indah Allah Ta'ala itu apa? Diajar kepada kita 99 nama Allah Ta'ala yang indah-indah. Jadi jangan sebarang-barang kita meletakkan sifat. Sebab itu dalam Quran juga Allah mencela orang yang subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan, merujuk kepada sifat-sifat dan nama-nama yang tidak tepat yang dikenakan oleh orang-orang kafir itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cara kita melihat soalan tadi, Maulana Syafiq, ya. Betul, Allah Taala itu merupakan Tuhan kepada semua, tapi semua itu juga harus beradab dengan Allah Taala dengan cara menyebut namanya dengan betul,
mengimani sifat-sifatnya yang betul dan lain-lain lagi. Masya Allah. Kalau kita juga lihat di Facebook Live IKIM, ada sahabat kita yang menulis, Syarifah Kasim, katanya Allah, nama yang agung, nama khas Allah bagi zatnya, dan Allah juga mengajar namanya pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang awal lagi ada di situ, Masya Allah. Dan doktor, mungkin kita hampir sampai di hujung pertemuan. Sedikit doktor, kesimpulan yang boleh kita buat dalam tajuk ini, doktor. Ya, kita sekadar menekankan hari ini tentang sebagai seorang Muslim, apakah pendirian kita dan adab kita dan pegangan kita terhadap satu kalimah, satu nama yang agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta manusia pun, Maulana Syafiq, kita amat berhati-hati dalam menyebut nama, kan. Saya pun kalau tiba-tiba Syafiq dan Muna tersilap sebut nama, kan. Adalah kita sensitif kadang-kadang, kan. Ayah kita misalnya, kita tak main sebut saja. Kadang-kadang silap ejen nama pun orang dah marah, kan. Bukan apa, kerana nama, macam kita sebut tadi, nama itu ada maknanya. Betul. Nama itu juga merujuk kepada zat yang tertentu. Jadi ini kan pula bila kita bercakap tentang zat yang paling agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dah pastilah nama itu juga nama yang agung. Sebab itu kita juga ada adab-adab, Maulana Syafiq. Kita tak bawa nama Allah masuk tandas misalnya. Kan tulis nama Allah dekat t-shirt ke apa semua, lepas tu bawa pergi merata-rata. Ataupun kita Quran misalnya. Quran itu terlalu banyak nama Allah Ta'ala, dan kalam Allah SWT kita tidak mudah-mudah. Hatta kita berwuduk kalau kita nak memegang Al-Quran. Jadi itulah adab kita kepada zat yang paling agung, iaitu Allah SWT. Dan kalimah dan namanya itu juga kita hormat, kita muliakan, kita sucikan dengan cara kita pertama memahami hakikat esanya Allah SWT itu melalui ilmu tauhid yang kita pelajari. Yang keduanya melalui ketundukan kita, amalan kita, perbuatan kita. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan kata lain kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, kita juga menjaga adab-adab kita apabila menyebut nama Allah, apabila membawa perkara benda-benda yang mempunyai nama yang agung ini, ataupun kita menerangkan tentang kebesaran Allah SWT itu, jangan sekali-kali kita silap menyifatkannya dengan sifat-sifat yang tidak betul. Jadi saya ingat itulah antara perkara penting yang kita nak tekankan pada hari ini, Maulana Syafiq. Masya Allah, itu dia, Maulana. Kalau kita lihat, doktor sebutkan tadi, apa yang kita perlu lihat di sini iaitu iktiraf dengan nama, dengan cara yang betul sebenarnya. Nama Allah itu begitu eksklusif, dan bila kita sebut pun dah rasa begitu maha besar dah, kan. Apatah lagi apabila kita nak mengguna pakai, lebihlah kita berhati-hati, dan kita orang Islam sendiri pun mentafsirkan dengan cara yang betul, dan kita ambil dia punya peranan itu, dia punya kesan itu terhadap orang Islam, membawakan kebaikan, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan di hari ini terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran. InsyaAllah doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM. Dan jangan lupa kita boleh sama-sama untuk ulang kaji dan juga haiti semula rancangan kita ni. Boleh terus ke Facebook Live IKIM FM untuk tonton semula rancangan Fas'aluna. Tanyalah kami. Dan untuk para pendengar yang ada soalan, boleh hantarkan kepada email rancangan Fas'aluna, fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Ya, kepada anda, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 93.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan anda sedang berhadapan musim sejuk yang sangat melampau. Di kem-kem pelarian Syria berbumbungkan kanvas koyak dan penuh lumpur. Mereka berjalan tanpa alas kaki. Kaki kecil mereka bengkak akibat sejuk dan cedera di batu tajam. Ayuh bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia membantu menyelamatkan nyawa mereka dari kesejukan. Hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org.
Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. 3 pemenang setiap hari hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Adab. Seterusnya berkenaan dengan nilai adab. Adab ini adalah mengenai penghayatan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat jelek di dalam kehidupan. Begitu banyak sifat-sifat jelek ini. Sekarang ini kita berhadapan dengan bermacam-macam kerenah dan musibah yang berpunca daripada kelunturan penghayatan akhlak yang mulia di kalangan beberapa anggota masyarakat. Daripada soal kerenah birokrasi, tuan-tuan memahamilah kerenah birokrasi, iaitu sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja, sama ada melewatkan, membuat keputusan, mencuri masa resmi dan sebagainya, hinggalah kepada masalah tumbuk rusuk, dia katakan rasuah, dan juga penyalahgunaan kuasa. Kuasa itu tak ada pada kita, ada batasan kuasa kita, tapi kita melampaui batasan. Dan semuanya ini berpunca daripada tahap penghayatan serta pengamalan kepada akhlak Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian peranan adab ini dan akhlak hendaklah diberi tekanan di dalam oleh pihak pimpinan pengurusan. Bagaimanapun, sebelum ketua-ketua menyuruh warga kerja berakhlak mulia, mereka sendiri seharusnya lah menunjukkan contoh-contoh adab dan pekerti, budi pekerti yang mulia di dalam diri masing-masing. Kepimpinan melalui tauladan. Yang dikatakan pemimpin ialah yang berdiri dalam budi, yang tegak dalam syarak, yang duduk dalam khusyuk, yang melihat dengan adat, yang mendengar dengan tunjuk ajar, yang berkata dengan ilmu, yang berjalan dengan iman, yang melangkah dengan betul. Semuanya ini menunjukkan bahawa ketinggian ilmu sahaja tidak memadai untuk menjadi pemimpin sesebuah organisasi ataupun sebuah negara. Imam Al-Shawkani dalam syairnya ada menyatakan bahawa sesungguhnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak. Apabila rosak akhlak, maka rosaklah bangsa itu. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid.
umatnya supaya menjaga kebersihan. Bukan sahaja kebersihan diri, malah kebersihan persekitaran. Untuk itu, amalan penting bagi setiap pengendali makanan mengamalkan amalan pengendalian makanan yang baik supaya dapat mengelakkan risiko berlakunya keracunan makanan. Antara contoh amalan kebersihan diri yang baik adalah mempunyai kuku yang pendek dan bersih, tidak bersin dan batuk ke arah makanan, tidak memakai aksesori seperti cincin ketika mengendalikan makanan dan sekiranya terdapat luka di tangan, hendaklah dibalut dengan pembalut kalis air. Selain mengamalkan kebersihan diri, pengendali makanan juga perlu mengamalkan pengendalian makanan yang bersih. Antara yang perlu dilakukan, menggunakan pakaian pelindung seperti apron dan penutup kepala yang bersih, menggunakan peralatan yang sesuai dan bersih seperti sarung tangan plastik atau penyepit makanan, menggunakan kenderaan yang bersih bagi mengangkut makanan ke gerai atau restoran, dan memastikan makanan yang dijual sentiasa ditutup menggunakan penutup yang sesuai bagi mengelak pencemaran. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.